Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب ما كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. سورة النساء. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم. Muslimin, muslimat, khususan pengurusi serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Muttaqin, datuk-datuk, juga tidak kita lupakan keluarga dan anak-anak kita yang turut kita doakan agar semuanya dilimpahi rahmat dan hidayah Allah. Juga kita terus istiqamah berdoa kepada Allah agar kita, ahli keluarga dan seluruh orang-orang mukmin terus diberi jaminan keselamatan, keamanan dan perlindungan oleh Allah, bukan sekadar di dunia, malah juga di akhirat. Pertama-tamanya marilah kita mulakan pertemuan ini dengan saya ingatkan dahulu diri saya yang dhaif ini. Sama-samalah kita hadir dengan membetulkan niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, setiap amal seseorang itu akan dilihat apa niat yang ada dalam hati masing-masing. Sebagai contoh, kenapa kita hadir awal, datang dan duduk di majlis ilmu? Maka kita letakkan dalam hati kita ini satu niat yang berbunyi, saya hadir kerana Allah, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat yang betul ini menatijahkan segala amal soleh, khususnya ibadah itu dilihat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Maka pada waktu yang terbatas ini mari kita tadabbur satu ayat dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 36. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was-sahibil bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 36. Allah SWT berfirman yang bermaksud, wa'budullaha, beribadahlah kamu kepada Allah,
wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu dan ayah. Wabizil qurba, karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junub, jiran tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh, wassahibi bil jambi, dan teman sejawat, wabnis sabili, ibnu sabil, wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya kamu. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai man kana mukhtalan fakhura, orang-orang yang sombong dan suka membangga-banggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa surah yang keempat. Ayat yang dibacakan tadi ayat yang ke-36. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkhabarkan kepada kita semua, setelah kita dituntut untuk beribadah, sebagai contoh hadirnya kita solat berjemaah di masjid ni, satu tuntutan yang kita telah penuhi, dan kita yakin kita tidak mensyirikkan Allah, maka seterusnya ada lagi tanggungjawab yang mesti kita lihat, tidak boleh diabaikan kepada ibu bapa, kepada mereka yang lahir sebagai seorang anak. Dalam masjid ni semua orang adalah anak kepada ibu dan ayah, maka Allah perintahkan kita buat baik kepada mereka. Kemudian kaum kerabat, jangan dilupakan sanak saudara. Ranking yang ketiga, selepas ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim ada tanggungjawab kita, orang-orang miskin, dan jiran tetangga kita, termasuk jiran tetangga yang dekat lagi jauh. Kemudian ibnu sabil, orang-orang yang berada dalam jalan Allah, jangan dilupakan. Dan walaupun ayat ini dikatakan hamba sahaya, yang ini kita tidak termasuk dalam apa yang kita yakini, hari ini tiada lagi amalan itu, maka ini adalah senarai yang wajar diberi perhatian oleh orang-orang yang ingin mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan tumpu satu tajuk yang kita ambil daripada surah An-Nisa ayat yang ke-36, di mana Allah menekankan juga senarai selepas ayah, ibu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin adalah perkara yang selalu berada di sekeliling kita, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh. Maka di sinilah agama Islam amat menitik beratkan perkara yang berkaitan dengan kejiranan, sehingga para ulama tafsir mengatakan bahawa Allah SWT mengikat tuntutan buat baik kepada jiran dengan satu ayat awal, menyembah Allah dan jangan melakukan syirik. Sekiranya jiran itu tak penting, maka tuntutan menghormati, menjaga hak jiran itu tidak diikat sekali dengan ayat ini. Itu maknanya apa? Ini menunjukkan tuntutan agar berlaku baik kepada jiran merupakan satu tuntutan yang besar. Seperti mana tuntutan agar kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan syirik. Diikat sekali, jaga jiran itu dengan ibadah. Diikat sekali hak jiran itu dengan perkara syirik. Maka ingat, orang-orang yang dikatakan melaksanakan ibadahnya yang terbaik, jika dia miss dengan satu perkara ini, maka Allah sebut dalam ayat Al-Quran ini, innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tak suka dengan orang-orang yang seperti apa? Selalunya orang yang mengabaikan perkara-perkara yang disenaraikan ini, termasuk perkara yang diminta untuk menghormati jiran ini,
dia ada sifat apa? Muhtalan fakhura. 2. Sombong dan suka membangga-banggakan diri. Ini halangan kita. Maka Allah menyediakan azab yang pedih bagi orang yang suka menyakiti jirannya dengan perbuatan sombong dan membangga-banggakan diri. Maka ayat Quran ini dilengkapkan dengan beberapa hadis Nabi SAW tentang kepentingan kita berlaku baik kepada jiran. Dari Abi Shuraih radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu nabillahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia falyukrim jarah, hendaklah dia memuliakan jiran dia. Di sini tak diletakkan jiran itu mesti orang Islam, mesti orang Melayu sahaja. Bila mana-mana manusia duduk di sebelah pagar rumah kita, mereka jiran. Sama ada Cina, India, Melayu, Sing, orang asli, orang Kadazan, orang Bidayuh, jiran. Dia bukan orang Islam. Ayat ni tak kata kita kena hormat orang Islam aja. Baik. Sekiranya kita beriman kepada Allah, percaya pada Allah, beriman. Saya buktikan dengan solat, saya buktikan dengan puasa. Alhamdulillah. Percayanya hari akhirat, saya percaya. Sebab itu saya siapkan bekalan untuk ke akhirat. Baik. Bukti lain, hormat jiran, muliakan jiran. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah seseorang yang terbaik terhadap temannya. Manakala wa khairul jirani 'inda Allah, sebaik-baik jiran di sisi Allah, khairuhum li jarihi, adalah seseorang yang paling baik dengan jiran dia. Kita ni nak tahu baik tak baik di sisi Allah. Di kalangan manusia ada orang dia suka definisikan orang baik tu kalau dia selalu dibelanja makan. Sebagai contoh, dia ni dengan saya baik, dengan orang lain dia tak baik. Jadi macam-macam kita boleh lihat, begitu subjektifnya manusia meletakkan baik dengan manusia lain. Tetapi hadis ni mengajar kita, kita mesti jadi orang yang sentiasa terbaik di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Tapi itu bukan bermakna kita abaikan hablu minan nas. Jadi jadilah manusia terbaik di sisi Allah. Syarat dia apa? Orang yang sangat baik kepada teman dia, buat baik. Dan kalau kita nak jadi jiran yang terbaik di sisi Allah, apa bukti? Maka kita buat baik dengan jiran kita, sebaik mungkin, sehabis baik. Bukannya bermakna kita mesti taburkan makanan yang enak atau wang ringgit kepada jiran kita ni. Buat habis baik itu sekurang-kurangnya jiran kita di sebelah merasai kehadiran, kebaikan, keramahan orang yang nama jiran di sebelah rumah dia. Baik. Dalam satu lagi hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, Jibril sentiasa berwasiat kepada aku agar berlaku baik kepada jiran, sehingga aku menyangka bahawa jiran itu akan mewarisi hartaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW yang dikhabarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Jibril, malaikat yang mulia ini, berwasiat kepada Rasulullah buat baik dengan jiran, sehingga Nabi menyangkakan jiran ni seolah-olah saudara yang akan mewarisi harta dia. Itu maknanya apa? Jangan diambil makna jiran akan mewarisi harta kita, itu bukan maksud dia. Maksudnya orang yang waris harta kita ni seolah-olah ahli keluarga kita. Maka jiran ini dinasihatkan kepada Rasulullah buat baik, sampai Nabi sangka jiran ini nak waris harta aku. Cuba bayangkan, ambil falsafah apa yang disebut oleh hadis ini. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam hal ini kita sebagai seorang muslim
dilarang menyakiti jiran dengan segala perkara, antaranya perbuatan, tingkah laku, ucapan. Dan kita mesti banyak bersabar sekiranya ada perkara-perkara di sebelah rumah atau jiran itu melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kita tak boleh membalas perkara-perkara tak baik itu dengan perkara tidak baik. Ini berdasarkan kepada petunjuk atau hadis Nabi yang banyak menekankan hal ini. Maka sabar itu merupakan sifat yang sangat hebat dan merupakan sifat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukum bagi orang yang suka menyakiti jiran dia? Banyak hadis yang menceritakan akibat dan balasan yang akan diterima bagi orang yang suka menyakiti jiran dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man ya'man jarahu. Tidak akan masuk syurga bagi orang yang membuat jirannya tidak merasa aman daripada gangguan dia. Sebab itu jiran ini hak dia. Apa hak dia? Ketenteraman jiwa dia. Kita tak boleh buat bising. Kita tak boleh buat satu perkara sehingga merunsingkan jiran. Kita tidak boleh membuat satu kelakuan yang menyebabkan jiran kita ni merasa ada yang tak kena dengan kita. Misalnya, bila jiran tengok kita berpaling muka, itu pun satu perkara yang tak elok. Maka jiran akan bertanya-tanya, apa masalah saya ni? Maka sebab itu, kita mesti jaga diri kita, jangan sampai jiran hilang rasa tenang dan aman daripada sikap kita. Dia ni bukan orang Islam, saya tak peduli, tak boleh. Maka tengah malam tak boleh bising, dia nak berehat, sebagai contoh. Dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, telah berkata seorang lelaki kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya wanita ini terkenal dengan banyaknya solat, berpuasa dan bersedekah, tetapi dia sentiasa menyakiti jirannya dengan lidahnya. Lalu Nabi SAW bersabda, qala hiya finnar, dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sanadnya adalah hasan berdasarkan penilaian daripada sebahagian ulama hadis, antaranya Asy-Syaikh Syuaib Al-Arnaut. Satu orang lelaki, tak perlu tahu nama dia, jumpa Nabi, tanya Nabi, saya ada satu wanita yang saya kenal, kuat solat, kuat puasa, kuat bersedekah, tapi jiran dia sakit hati dengan lidah dia. Bagaimana persoalan ini boleh dijawab? Nabi tak jawab panjang, sikit aja. Qala, Rasulullah SAW bersabda, hiya finnar, 3 aja. 3 perkataan aja. Hiya, dhamir merujuk pada orang perempuan. Fi, masuk ke dalam. Mana? Nar, api. Full stop. 3. Jadi berdasarkan kedua hadis ini, bagi saya cukuplah untuk saya sendiri ingatkan diri saya sendiri, jangan suka menyakiti jiran sama ada dengan perbuatan atau lisan, ucapan. Maka orang seperti ini fi nar, dicampakkan ke dalam api neraka di akhirat kelak, walaupun dia ni merupakan ahli ibadah. Dahsyat. Bukan nak tunggu jiran tu doa dah. Nabi sebut, kuat ibadah sekalipun, jiran sakit hati dengan perbuatan dan lidah, hiya finnar. Bukan hadis ni merujukkan orang perempuan saja, termasuk orang lelaki. Walaupun soalan ini ditanya kepada Rasulullah tentang seorang wanita, tetapi ia juga merujuk kepada kita, lelaki dan perempuan, yang secara pukul rata semua orang ada jiran, termasuk saya. Baik, cuma ada satu kisah yang menarik daripada satu kitab menceritakan tentang Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah. Dia pelik sikit. Boleh kita berkongsi. Imam Abu Hanifah ini, dia ada satu jiran yang sungguh menyakitkan hati imam ini. Ketika Imam Abu Hanifah sedang mengajar kepada anak muridnya, jirannya datang depan, mekik-mekik, marah-marah sambil bersyair. Antara syair yang dibacakan ketika Imam Abu Hanifah sedang mengajar, dia kata apa? Aku dulu seorang yang dikenali, hari ini aku tidak dipedulikan. Itu antara bait syair dia. Maka anak murid Imam Abu Hanifah mengatakan kepada imam, kenapa tuan imam tidak mengambil tindakan dan menegur jiran ini? Kata Imam Abu Hanifah, aku sudah biasa dan aku sudah mula menerima sikap dia. Sebab hari-hari buat perangai macam tu. Ini Imam Abu Hanifah. Dengan saya belum tentu lagi lah. Tengah mengajar dia datang kacau. Sehinggalah suatu hari ada pihak lain buat aduan. Bukan Imam Abu Hanifah. Maka datanglah pihak berkuasa menangkap jiran dia ni masuk dalam penjara. Bila berita ini sampai kepada Imam Abu Hanifah, terkejut Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan ingat apakah respon Imam Abu Hanifah? Dia suka, dia mengucapkan Alhamdulillah, lepas ni kuliah saya tak diganggu lagi. Tuan-tuan dan mata sekalian, ketika berita ini sampai, waktu diterima oleh Imam Abu Hanifah ni waktu malam, bukan siang. Bila berita ini sampai kepada Imam Abu Hanifah, maka terkejut Imam Abu Hanifah dan dia buat satu perkara yang luar biasa. Dia terkejut lalu bergegas keluar rumah, mengetuk pintu khalifah. Dengan kedaifan saya, saya lupa nama khalifah yang bertanggungjawab memerintah ketika itu. Maka pengawal yang menjaga rumah khalifah bertanya, semua orang kenal, imam datang waktu malam. Boleh tak imam datang besok sebab khalifah waktu ini dia dah masuk tidur? Kata Imam Abu Hanifah, saya sangat perlu jumpa imam malam ni, jumpa khalifah. Bagi saya peluang, tanya dia dulu. Kalau dia rasa tak mau jumpa, saya balik. Maka terpaksalah pengawal ni yang menghormati imam besar ni ketuk pintu khalifah. Memang betul pun, khalifah dah nak selimut tidur malam. Maka bila khalifah bertanya ada apa hajat pengawal datang jumpa malam-malam, di pintu masuk ada Imam Abu Hanifah, seorang ulama yang tak perlu dikenalkan. Maka kata khalifah, sungguh luar biasa, pelik. Sebab imam ini dia takkan datang melainkan dijemput. Itu sifat orang alim. Dia tak pernah meminta-minta kepada penguasa-penguasa, sebab dia menjaga izzah ilmu yang dia ada. Tapi kalau imam datang, ini luar biasa. Selalunya aku yang panggil. Jadi benarkan dia berjumpa dengan aku. Maka datanglah Imam Abu Hanifah berjumpa dengan khalifah. Maka dia pun menceritakan, bertanya soalan, ada tak tuan mengetahui seseorang yang ditahan masuk penjara disebabkan orang ini telah dilaporkan selalu menyakiti hati jiran dia? Maka khalifah maklum. Saya maklum. Rupanya ganggu jiran ni sampai ke khalifah. Dan saya dengar dia dipenjarakan. Ya, benar. Boleh tak saya buat sedikit permintaan? Kata Imam Abu Hanifah. Agak-agak tuan-tuan apa yang dia minta? Beratkan lagi hukuman dia ni. Itu permintaan Abu Hanifah. Dia kata, saya mohon sangat tuan untuk melepaskan dia. Sebab saya sangat bertanggungjawab dengan jiran saya. Masya Allah. Kata khalifah, imam, malam ni boleh tak esok saya umumkan? Kalau boleh malam ni, umum malam ni. Atas penghormatan khalifah kepada imam yang tidak pernah mohon sesuatu yang berbentuk keduniaan, lalu khalifah terpaksa memenuhi permintaan imam yang dia rasa ada sesuatu yang penting. Maka diarahkan pengawal, buka pintu penjara malam tu juga. Cari orang ini, bebaskan dia. Maka khalifah pun bersetuju, barulah Imam Hanifah beredar balik rumah. Tak, dia tunggu depan pintu penjara. Dibuka pintu penjara, dikeluarkan lelaki ini, disambutnya lelaki itu, Masya Allah, seolah-olah saudara dia.
Terkejutlah lelaki yang selalu mengganggu Imam Hanifah ni. Ditengoknya orang yang menyambut dia tu bukan abang, bukan adik, bukan keluarga. Jiran dia yang selalu dia sakiti. Maka Imam Hanifah menadah tangan, selamat kembali wahai jiranku yang dikasihi. Engkau bebas selepas ini. Apa yang berlaku? Jiran ini terus bersyair balik. Selalunya syairnya apa? Aku dulu orang yang selalu dikenali, hari ini aku diabaikan. Terus dia bersyair, hari ini aku merasakan aku tidak lagi diabaikan. Lalu dia meluk Imam Abu Hanifah, berubah esok pagi terus jadi anak murid Imam Abu Hanifah, duduk dalam bidang pengajian. Luar biasa. Saya tak mungkin mampu buat macam Imam Abu Hanifah. Tapi di sini ada give and take. Kadang-kadang kita tak terbuat dengan perangai jiran kita, tapi sabar. Kalau Imam Abu Hanifah boleh pergi ke penjara, jumpa khalifah, kita tak mungkin ada laluan begitu, memadai laluan kita terus kepada Allah. Apa kita buat? Doa. Sebab kita teringat satu hadis daripada Ibnu Jabir, di mana doa seorang hamba dengan seseorang hamba saudaranya yang lain, bila didoakan hamba atau saudaranya yang lain itu tanpa diketahui oleh hamba atau saudaranya itu, inilah doa yang terbaik dan dimakbulkan oleh Allah. Malaikat yang berada di atas terus menyambar doa seorang saudara kepada saudaranya yang lain tanpa diketahuinya. Diangkatnya doa itu, dimakbulkan oleh Allah. Kemudian doa yang baik itu dipatahkan semula kepada orang yang berdoa itu. Jadi kita tak ada pilihan. Kita pun tak tergamak nak report polis. Kan? Saya kenal orang. Saya kata, Haji, mana Haji lama tak nampak ni? Saya dah pindah Ustaz, dia kata. Patutlah tak nampak kat kuliah saya dah. Pasal apa pindah? Jiran. Lebih baik saya pindah rumah. Padahal dia lebih lama duduk di situ. Orang lain datang kemudian. Dia tak tahan, dia pindah. Dia jual rumah, beli rumah tempat lain. Saya pergi masjid lain, saya jumpa dia dekat situ. Tak payah sebut nama lah. Sedih. Memang kadang-kadang kita tak tahan, tapi ingat, wasta'inu bis-sabri was-salah. Bersabarlah kamu dengan mendirikan solat. Sabar kita. Doa terus kepada Allah.